Assalamualaikum murid-murid 5AF. Hari ini cikgu nak kongsikan rumusan latihan transformer yang telah cikgu berikan pada hari semalam iaitu 23 September 2021. Daripada 16 soalan, hanya ada satu soalan yang semua murid jawab dengan betul. Jadi cikgu akan buat penerangan dalam bentuk video untuk soalan-soalan yang dijawab salah. Okey, kita pergi satu persatu. Untuk soalan yang pertama, rajah menunjukkan satu lita yang mengandungi sebuah transformer unggul. Okey, so pada gambar rajah ni nampak dia punya punca kuasa dia daripada 6 volt. Okey, maksudnya arus mengalir membawa 6 voltan dia 6 volt. Okey. Dan di sini ialah transformer injak turun. Okey, transformer injak turun maksudnya dia menurunkan nilai voltan. So, pernyataan manakah yang betul tentang kecerahan mentol P dan mentol Q? So, jawapan yang betul ialah mentol P lebih cerah daripada mentol Q sebab ini adalah transformer injak turun. Kalau dia jalan dengan sumber punca dia ialah 6 volt, maka bila dia selepas melalui injak turun, mestilah nilai voltan pada lita yang kedua itu kurang daripada 6 volt. Maka kecerahan dia tidak sama. Okey, untuk soalan ini, yang jawab yang warna merah itu ialah yang salah. Jadi cikgu harap awak faham. Bila transformer injak turun, dia menurunkan nilai voltan. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya adalah soalan nombor 2. Tujuan menggunakan teras besi berlamina dalam transformer adalah untuk kegunaan teras besi berlamina dalam transformer. Okey. Dia punya tugasan dia ialah mengurangkan arus pusar. Tujuan menggunakan teras besi berlamina. Tapi kalau diperhatikan ramai yang jawab D. Okey, D ni kenapa teras besi lembut selalunya digunakan? Sebab dia boleh dimagnetkan dan boleh dinyah magnet. Itu kenapa dia digunakan. Sekarang kita nak tahu tujuan menggunakan teras besi berlamina dalam transformer. Teras besi berlamina itu digunakan tujuannya untuk mengurangkan arus pusar. Okey. Soalan yang ketiga, mengapakah teras transformer diperbuat dari besi lembut? Ini barulah jawapan dia. Besi lembut mudah dimagnet dan dinyah magnetkan. Ini baru betul. Kalau tadi tujuan teras besi berlamina. Apa tujuannya teras besi berlamina? Untuk soalan nombor 3, kenapa teras transformer diperbuat pada besi yang lembut? Teras besi lembut. Sebab besi lembut ni mudah dimagnet dan dinyah magnet. So, cikgu harap awak boleh bezakan antara soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5, dia minta antara surihan gelombang berikut yang manakah betul apabila gegelung tambahan berada pada teras dan disambung secara sesiri dengan gegelung sekunder. Okey, jawapan dia, kalau kita tengok kat sini, dia punya amplitude dia ada 2 kotak. 2 kotak amplitude dia. Sekarang ni dia kata manakah yang betul apabila gegelung tambahan berada pada teras dan disambung secara sesiri dengan gegelung sekunder. So jawapan yang betul ialah C. Dia masih lagi ada bilangan yang sama, cuma amplitude dia dah bertambah 2 kali ganda. Okay, so jawapan yang jawab salah ialah Daniel Hazim, Aina Masarah, Sasabila, Akif, Amira Nadiah, Iskandar dan Aida Maisarah. Okay. Soalan nombor 6. Apakah yang berlaku apabila bekalan input arus ulang-alik digantikan dengan bateri 3 volt? Bateri ialah sel kering. Jadi dia memberikan arus terus. Okey, gambar sekarang menunjukkan gambar transformer. Kena ingat betul-betul transformer dia beroperasi dengan arus ulang-alik. Jadi kalau kita tukar sumber kuasa dengan arus terus, apa yang berlaku? Mentol tu tak akan menyala sebab arus tidak mengalir melalui
liter. Okay. So, hanya seorang salah iaitu Alia Natasha. Yang lain bagus. Maksudnya dia jelas mesti guna arus ulang alik. Okay, soalan nombor 7. Apakah jenis dawai kuprum yang digunakan dan fungsi teras besi lembut berlamina dalam sebuah transformer? Okey. Dawai kuprum. Kenapa kita guna dawai kuprum? Kalau berkaitan dengan arus, pengaliran arus elektrik, kita mesti nak sangat-sangat rintangan tu kecil. Supaya dia punya kecekapan dia tinggi kan? Peratus kecekapan dia tinggi. Jadi rintangan perlulah rendah. Okey. Teras besi lembut berlamina untuk apa? Kita nak buat apa? Mengurangkan ke meningkatkan? Kita nak mengurangkan arus pusar. So, jawapannya ialah C. Yang salah Husnia, Bashirah, Sasabila, Amira Nadiah, Alia Natasha dan Ismat. Okay, kita tengok soalan nombor 8. Rajah 36 menunjukkan 1 liter elektrik yang mengandungi 1 transformer injak turun dan 2 mentol yang serupa P dan Q. Okey, jelas kat sini transformer ni ialah injak turun. Maksudnya apa yang berlaku, voltan dia akan berkurang daripada gegelung primer kepada gegelung sekunder. Jadi perbandingan manakah yang betul tentang kecerahan mentol? So, jawapan yang betul tentulah P lebih cerah daripada Q. Ada 2 orang je yang salah, Aida Masarah dan Ismat. Cikgu tak pasti kenapa mereka memilih A, kecerahan yang sama. Kena ingat bila injak turun, voltan akan rendah. Dia turunkan nilai voltan. Jadi voltan ni sebenarnya mempengaruhi kecerahan mentol. Sebab pada satu-satu alat elektrik, dia letak kat situ, dia tak sebut berapa arus. Dia sebut, okey, yang ni berapa volt, berapa voltan. 6V, 12V pada setiap peralatan elektrik. So, dia memerlukan voltan yang betul untuk dia berfungsi dengan kecerahan yang normal. Kalau mentol lah. Jadi, bila dia berada pada transformer injak turun macam Q, apa yang berlaku? Voltan dia akan diturunkan, dikurangkan. Jadi, kecerahan dia tidak sama. Okay, soalan nombor 9. Antara dawai A, B, C dan D yang manakah digunakan dalam suatu gegelung transformer untuk meningkatkan kecekapan? So, nak meningkatkan kecekapan, dia melibatkan pengaliran arus. Bila pengaliran arus, mestilah rintangannya kena rendah. So, jawapannya ialah A. Masih ramai yang salah. Aina Maisara, Amira Nadia, Iskandar, Aina Syahira dan juga Ismat. Okey. So, cikgu harap awak faham bila bahagian soalan yang berkaitan dengan arus, kalau kita nak kecekapan, kita nak satu-satu tu berfungsi dengan baik, nilai rintangan dia perlu kecil. Okey, yang ke-10. Rajah manakah yang menunjukkan transformer injak turun? Okey, kita tengok kepada bilangan lilitan. So, yang manakah bilangan lilitan dia daripada primer kepada sekunder, dia turun. So, jawapannya ialah B. Okey, yang salah hanya seorang iaitu Aina Syahirah. So, cikgu harap Aina Syahirah boleh faham kenapa salah. Okey, soalan nombor 11. Transformer injak turun manakah yang berfungsi? Ingat, perkara pertama, okey, ayat dia ialah injak turun. Injak turun mestilah gegelung primer lebih banyak daripada gegelung sekunder. So, jawapan dia sama ada C atau D. Okay, tengok pula arus yang masuk sebabnya dia kata mesti berfungsi. Yang berfungsi mestilah arus ulang alik. Kalau AT tu ialah arus terus, DC tu ialah direct current, arus terus. Jadi jawapan dia ialah AC, alternating current, ataupun dalam bahasa Melayu dia gunakan simbol AU, arus ulang alik. So, jawapan dia C. Untuk ini ada 3 orang yang salah, Zarif, Aina Syahirah dan Ismat. Mungkin dia tak perhatikan betul-betul. Okay. Soalan nombor 12. Apabila arus dalam gegelung primer bertambah, okay, arus dalam gegelung primer bertambah, apa yang berlaku? Ayat seterusnya tergantung. Frekuensi arus aruhan dalam gegelung sekunder bertambah ataupun frekuensi arus dalam gegelung primer berkurang? Ataupun medan magnet dalam gegelung sekunder berkurang?
ataupun medan magnet dalam gegelung primer bertambah. So, jawapan untuk soalan ni ialah medan magnet dalam gegelung primer bertambah. Okey, ingat balik, kekuatan medan magnet bergantung salah satu faktornya ialah kepada kekuatan arus. Semakin bertambah arus, semakin bertambah kuatlah medan magnet. Okey. So, yang salah kat sini, ramai, ada 6 orang. Okey, cikgu harap boleh faham ya. Aisyah, Daniel, Hazim, Sasabila, Akif, Aida, Maisarah dan Aina Syahira. Untuk soalan 12, Rajah menunjukkan bagaimana elektrik daripada stesen kuasa tiba ke rumah kita. Arus elektrik yang digunakan di X dan Y, X dan Y mesti arus terus, mesti arus ulang-alik. Sama ada arus terus atau arus ulang-alik. Mesti arus terus di X dan arus ulang-alik di Y. So, jawapan yang tepat kat sini ialah mesti arus ulang-alik. Pada wayar yang pergi kepada rumah-rumah ni, semua arus ulang-alik ya. Kita tak guna arus terus. Arus terus ni datang daripada sel bateri. Macam kereta yang ada bateri. Yang ada bateri tu dia menggunakan arus terus. Kalau yang guna wayar kat rumah ni, semuanya arus ulang-alik. Okey, so yang salah Husniah, Bashirah, Iskandar, Aida, Maisarah, Alia, Natasha dan Ismat. Okey, soalan yang ke-14. Fungsi transformer dalam sistem penghantaran tenaga elektrik adalah untuk apa fungsi transformer tu? Mengubah beza keupayaan. Sebab beza keupayaan tu sama dengan voltan. Kita nak naikkan voltan, kita guna transformer injak naik. Kalau kita nak turunkan voltan, kita akan guna transformer injak turun. So, mengubah beza keupayaan. Ingat, fungsi transformer, dia menaikkan ataupun menurunkan nilai voltan. Okey. Yang salah Zahasrul, Aisyah, Akif, Amira, Nadiah, Iskandar, Alia, Natasha dan Aina Syahira. Okey, soalan yang ke-15. Yang manakah sebab mengapa arus ulang-alik digunakan untuk menghantar kuasa elektrik daripada stesen? Okey, sebabnya ialah voltan arus ulang-alik boleh berubah menggunakan transformer. Hanya arus ulang-alik. Voltan dia boleh diubah. Kalau untuk arus terus, dia tidak berfungsi pada transformer. So, cikgu harap Zarif, Aida, Maisarah, Alia, Natasha, Aina, Syahira dan Ismat boleh faham kenapa jawapan awak salah. Okey. Soalan yang terakhir, soalan 16. Kombinasi gegelung primer dan sekunder yang manakah betul bagi transformer P dan transformer Q? Okey, P tu berada betul-betul daripada stesen jana kuasa. Manakala Q tu dia berada dah kat belakang dah. Jadi yang manakah yang lebih sesuai? Jawapannya ialah B. Daripada, maksudnya P tu mestilah transformer injak naik. Dia perlu naikkan voltan. Manakala untuk Q, dia perlu menurunkan voltan sebab dia nak alihkan voltan tersebut ke kawasan perumahan, ke perkilangan. Jadi dia kena turunkan dia punya nilai voltan. Maka dekat Q kita guna transformer injak turun. Okey. So, selesai 16 soalan, kita buat perbincangan. Markah yang paling tinggi ialah 14 daripada 16. Dia betul 14. Siapakah dia? Husniah dan Zahasrul. Yang betul 13 daripada 16. Aisyah dan Daniel Hazim. Dan yang betul, tadi 14, 13. So, ini 12 daripada 16. Ialah Zarif, Aina, Maisarah, Bashirah, Salsabila dan Akif. Tahniah cikgu ucapkan. Yeay. Okey, nanti kita jumpa lagi dalam latihan kertas 1 untuk tajuk yang berikutnya. Sekian, terima kasih.